Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ni Ahmad Fitri bin Asmi dari kelas BM2. Dan saya Wanir Izzah binti Wan Zailani, juga daripada kelas BM2. Dan saya Ani Sofia binti Ruslimi, juga daripada Bahasa Melayu 2. Kami diberikan tugasan untuk mengkritik karya sastera. Karya sastera yang kami pilih adalah drama Aku Bukan Gila, Karya Syarif Syahari. Baiklah, sebelum tu, mari kita saksikan video gambaran kepada drama yang telah kami pilih, iaitu drama Bukan Gila. Baiklah, sebelum itu, mari saya ceritakan sedikit sinopsis mengenai drama Bukan Gila ini. Drama ini mengisahkan tentang Azmir yang sedang dirawat di wad sakit jiwa hospital besar. Sewaktu di wad tersebut, Azmir telah berkhayal akan kehadiran kekasihnya iaitu Ani. Azmir telah meminta Ani untuk membawanya keluar, tetapi Ani memberitahu dia bahawa mereka bahagia di tempat itu. Kemudian Azmir berkhayal lagi mengenai kehadiran bapanya, iaitu beliau telah bertanyakan tentang khabar Azmir, tetapi Azmir memanggil Ani untuk mengusir ayahnya. Ayahnya mengatakan bahawa dia sayang akan Azmir, tetapi Azmir mengatakan bahawa ayahnya hanya berbohong. Lalu bermulalah pertelingkahan antara Azmir dan juga ayahnya, sehinggalah muncul pula khayalannya mengenai Pak Haji yang datang dan juga memberi salam. Kemudiannya Azmir pula bertengkar dengan Pak Haji mengenai nama Azmir yang baharu, dan juga sikap manusia yang dikatakan oleh Azmir bercakap tetapi berbuat lain. Selepas itu, Ani pun muncul semula. Azmir pula bertanya mengapa Ani masih di sisinya. Sebab itu, Azmir dan Ani bercakap mengenai cinta mereka. Kerana Azmir mengatakan bahawa cinta Ani itu masih bersifat luaran. Setelah itu, Azmir pula dikunjungi oleh doktor. Lepas memeriksa Azmir, doktor membenarkan Azmir untuk bersiar-siar di luar. Kesempatan itu telah diambil oleh Azmir untuk keluar daripada wad hospital. Akhirnya, dia tiba di satu lokasi yang terdapat sekumpulan pelakon drama yang sedang berlatih drama yang bertajuk Sasau. Malah, Azmir memberi pendapatnya mengenai sistem kehidupan, iaitu sistem pro-rakyat, di mana sewaktu Azmir memberikan pendapatnya tentang sistem tersebut kepada para pelakon drama yang berlatih itu, kepalanya berasa sakit. Setelah reda kesakitannya, Azmir memberitahu pelakon-pelakon tersebut bahawa syarahannya dan penyakitnya itu adalah betul. Azmir juga menjelaskan bahawa dia datang untuk membetulkan pelakon-pelakon itu tidak ada yang sasau, tetapi dia ialah ketidakbenaran, kepalsuan dan juga kepura-puraan. Azmir juga menjelaskan bahawa bukan gila tetapi penderitaannya yang tidak dapat ditanggung. Kemudian, Azmir menghantuk-hantuk kepalanya sehingga berdarah, dan dia menjelaskan bahawa tindakan menghantuk kepalanya itu bukan kerana gila, tetapi akibat menderita sesuatu kesakitan yang tidak dapat ditanggung dan tidak terucap dengan kata-kata. Kemudiannya doktor datang dan menjelaskan kedudukan sebenar Azmir. Kemudian doktor membawa Azmir pulang ke wad sakit jiwa semula. Setelah itu, Arif dan rakan-rakan pelakon mengunjungi ibu dan juga bapa Azmir. Ibu bapa Azmir telah menjelaskan bahawa keadaan Azmir menjadi sebegitu sejak dia berada di tingkatan 6 dan semakin teruk semasa berada di universiti. Arif menasihati ibu bapa Azmir supaya mereka bersama-sama untuk membantu Azmir. Arif juga memberitahu ibu bapa Azmir bahawa Azmir ni memerlukan kasih sayang, semangat dan bukannya cemoohan atau penghinaan terhadap dia. Jadi pelakon-pelakon itu juga memberitahu ibu bapa Azmir bahawa dia melihat Azmir menghadapi sesuatu penderitaan yang tidak tertanggung. Arif juga menasihati ibu bapa Azmir agar segera mengunjungi Azmir sebelum terlambat di wad sakit jiwa. Azmir berkhayal dan mengimbas kembali tentang cintanya dengan Ani dan juga kisah hidupnya. Ketika dia sedang berkhayal, dia menjadi lemah dan seterusnya rebah ke lantai. Ani yang berada di rumah yang sedang membaca berita tentang kematian Azmir seorang diri di wad telah dikatakan berpunca daripada penyakit bara otak, dan berita itu telah mengejutkan Ani dan juga membuat Ani berasa bersalah dan juga berasa dirinya sangat bersifat kejam terhadap Azmir.
Drama ini adalah merupakan ketabahan seseorang anak muda yang terpaksa melawan penyakit bara otak bersendirian. Azmir tabah dalam melawan penyakit ini tanpa diketahui oleh sesiapa pun sehingga dia meninggal dunia. Dia dianggap gila oleh ibu bapanya sendiri, kekasih, doktor dan masyarakat di sekitarnya kerana perlakuannya yang sering menghantuk-hantuk kepalanya ke lantai ataupun ke dinding sehingga berdarah. Jadi kita pergi kepada apakah maksud kritikan sastra sebenarnya. Okey, maksud kritikan sastra iaitu merupakan satu usaha untuk mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Jadi kritikan sastra ni juga merupakan sesuatu yang perbuatan menilai secara jujur dan diperkuatkan dengan alasan-alasan yang munasabah. Asas kritikan tanpa menggunakan teori sastra. Apa yang saya dapati dalam drama Bukan Gila ini, saya dapat katakan bahawa saya menemui beberapa kritikan dalam drama ini. Contohnya seperti kritikan sanjungan, di mana kritikan sanjungan ni adalah sebenarnya perbuatan memuji seseorang pengarang dan karyanya yang menampilkan pemikiran yang amat bernas lah. Dalam kritikan sanjungan, pengkritik sebenarnya melihat pengarang ni mempunyai keupayaan dan menampilkan elemen-elemen dalam karya yang baik dan membolehkan dalam dalaman karya yang baik dan menarik. Elemen dalam karya yang baik membolehkan pengkritik sebenarnya melakukan kritikan dan memuji pengarang berdasarkan karya yang telah dihasilkan. Pengkritik secara umumnya melihat perkara yang baik dan ditonjolkan oleh pengarang. Jadi kita boleh dapat katakan yang kritikan sanjungan ni dia apabila kita sebagai seorang pengkritik, kita melihat sesuatu elemen dalam sesebuah karya sastra, sesuatu yang baik dan kita dapat menyanjungi sesuatu itu dan memuji sesuatu itu. Contohnya apabila saya dapat lihat melalui drama Bukan Gila ini adalah saya dapat menyanjungi penulis ini kerana ia memasukkan elemen-elemen nilai murni dalam drama ini. Seperti saya dapat katakan adalah nilai prihatin. Contohnya kita boleh dapat watak, di mana watak Arif ni dalam drama ini dia amatlah prihatin terhadap penderitaan Azmir, iaitu seperti kita tahu Azmir menghadapi barah otak dan Arif ni juga telah meminta doktor supaya membantu Azmir. Azmir telah meminta doktor supaya membantu Azmir, namun doktor menyatakan bahawa orang gila sememangnya bijak ketika menuturkan kata-kata. Arif dan pelakon-pelakon yang lain juga dia menunjukkan sikap prihatinnya dengan membawa Azmir ke rumah ibu bapa dia dan bagi tujuan untuk menjelaskan kepada ibu bapanya bahawa Azmir ni bukanlah seorang yang gila, tetapi Azmir dia menderita bara otak. Pelakon satu juga meminta ibu bapa Azmir ni supaya memberikan perhatian dan kasih sayang kepadanya. Arif mencadangkan ibu bapa Azmir berjumpa dengan Azmir lah di hospital sebelum terlambat. Baiklah, sebelum itu mari saya terangkan terlebih dahulu apa itu kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan merupakan suatu proses mendekati sesuatu. Kritikan ini merupakan satu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Dalam bidang kritikan pertimbangan ataupun penilaian, pengkritik berlandaskan satu aspek atau tinjauan yang tertentu pada landasan ini untuk merujuk kepada penggunaan teori ataupun ilmu tertentu. Kritikan pendekatan terbahagi kepada dua, iaitu pendekatan intrinsik dan juga pendekatan ekstrinsik. Pendekatan intrinsik merupakan pendekatan terhadap karya sastera dengan menerapkan teori dan kaedah sastera berpandukan kepada karya sastera. Unsur dalaman yang akan dikritik adalah plot, watak dan perwatakan, latar, sudut pandangan dan juga gaya bahasa. Manakala pendekatan ekstrinsik pula merupakan pendekatan karya sastera dengan memanfaatkan ilmu bantu bukan sastera seperti sejarah, agama, psikologi, politik dan juga sosiologi. Pendekatan yang digunakan dalam kritikan ini ialah pendekatan moral, pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi dan juga banyak lagi. Baiklah, berdasarkan drama yang saya kaji,
saya telah menjumpai kritikan pendekatan yang ada dalam drama ini, iaitu melalui pendekatan intrinsik dalam watak dan perwatakan. Watak dan perwatakan yang saya jumpa adalah pada watak utama, iaitu Azmir, di mana Azmir merupakan seorang yang sangat tabah. Contohnya, dapat dibuktikan bahawa Azmir ni sangat tabah menghadapi penderitaan penyakit bara otak tanpa pengetahuan orang lain sehinggalah dia meninggal dunia. Selain itu, Amir juga merupakan seorang watak yang memegang watak seorang yang penyayang, iaitu dia sangatlah menghargai ibu bapanya yang sememangnya melahirkan dan juga membesarkannya sehingga dewasa. Seterusnya, perwatakan Azmir ini adalah seorang yang teguh pendiriannya, di mana ketika dia berdialog dengan Pak Haji, Pak Haji telah meragui dirinya sebagai orang Melayu. Akan tetapi Azmir ni menyatakan bahawa dia tidak percaya kepada manusia kerana dia hanya percaya kepada Tuhan sahaja. Jadi melalui perwatakan Azmir telah nampak bahawa Azmir ni mempunyai perwatakan seorang yang teguh pendirian. Seterusnya, Amir juga merupakan seorang yang setia, di mana perkara ini dapat dibuktikan apabila dia begitu setia kepada kekasihnya yang bernama Ani. Dan akhir sekali, watak Azmir ini juga dia adalah seorang yang sangat bijak, di mana dia sangat bijak dalam memberikan pendapat dan juga pandangan yang bernas, terutamanya ketika memperkatakan soal kemanusiaan dan juga cinta. Pada ketika itu, dia telah meragui cinta Ani kepadanya, dan dia juga telah memberi pendapat yang bernas berkaitan kemanusiaan dan juga cinta. Selain itu, terdapat juga pendekatan ekstrinsik yang saya jumpa melalui pendekatan psikologi. Pada pendekatan ini, dilihat bahawa situasi Azmir sedang berbual dengan Pak Haji, iaitu, "Nama apa tu Azmir?" Pak Haji rasa pelik benar bunyinya tu. Rasa-rasa Pak Haji macam bukan nama orang sini saja. Memang betul, itu nama orang putih. Itu bermakna saya bukan orang Melayu lagi. Pak Haji menggeleng. "Habis? Apa yang habis?" "Astaghfirullah Azmir, mengucaplah banyak-banyak. Mengapa sampai jadi macam ni Azmir? Itu hak saya, tapi saya begitu bukan tanpa sebab. Saya bertindak sedemikian kerana dalam masyarakat di sini sudah tak ada kasih sayang. Kasih sayang hanya wujud di bibir saja, hanya wujud pada nama saja. Nama tidak saja membawa apa-apa makna. Yang penting ialah praktiknya yang diiringi dengan hati nurani yang bersih dan suci." "Apa? Pak Haji memiliki apa-apa yang saya sebut sebentar tadi?" "Saya ragu Pak Haji memilikinya." "Azmir, mengucap Azmir. Apa, Pak Haji fikir saya sebodoh tu? Tak tahu mengucap. Saya sudah mengucap lama dahulu. Pak Haji jangan hendak membodohkan saya. Saya bukan tidak percaya kepada Tuhan. Saya cuma tidak percayakan kepada manusia. Lebih-lebih lagi manusia-manusia seperti Pak Haji ni. Manusia yang bercakap lain tapi buat lain. Sudahlah. Lebih baik Pak Haji pergi beredar dari sini sebelum apa-apa yang tak diingini berlaku. Pergi. Aduh." Kemudiannya, Azmir meraung kesakitan, di mana Pak Haji hanya melihat tanpa perasaan belas kasihan dan beransur-ansur pergi meninggalkan pentas. Jadi di sini saya dapat kaitkan dengan pendekatan psikologi, di mana Azmir meraung kesakitan setelah berbahas dengan Pak Haji mengenai nama W.A. Domsky, yang mana seorang orang yang berasal daripada Inggeris. Kesannya, disebabkan penyakit yang telah diderita oleh Azmir, dia juga telah tertekan dari segi mental setelah berbalah mulut dengan Pak Haji mengenai perkara yang hanya remeh sahaja. Baiklah, untuk kritikan penilaian pula, pengkritik menilai sesebuah karya sastera, iaitu melihat dari segi isi ataupun mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang, sama ada sastera itu bermutu ataupun sebaliknya. Hasilnya, terdapat keistimewaan ataupun kekurangan, iaitu baik dan buruk sesuatu karya itu. Terdapat berbagai unsur negatif yang diterapkan dalam drama ini, seperti unsur ketidakpercayaan antara satu sama lain. Contohnya, Ani tidak setia dengan meninggalkan Azmir yang disangka gila tanpa usul periksa. Yang kedua, Azmir kurang kasih sayang terhadap ibu bapanya. Yang ketiga, Azmir menderita mengalami kesakitan yang dialaminya seorang diri. Tambahan pula,
dia tidak mendapat sokongan daripada keluarga dan kekasihnya. Ini menunjukkan terdapat unsur negatif yang ada dalam karya tersebut. Jadi, penilaian yang saya buat lebih ke arah kekurangan yang ada pada karya ini. Kita beralih kepada kritikan saranan. Kritikan saranan merupakan suatu anjuran atau sesuatu perkara yang disarankan oleh sesiapa sahaja. Ia merupakan kritikan cenderung ke arah menyuruh untuk memperbaiki sesuatu kekurangan dan memantapkan lagi unsur yang membina karya tersebut. Kritikan yang mengandungi saranan dituju kepada penulis dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu karya beliau. Dan saranan yang dikemukakan dapat menjadi garis panduan terhadap pengarang tersebut untuk penulisannya di masa akan datang. Jadi saranan ini melibatkan penilaian yang adil dan kritis tanpa berat sebelah serta tanpa dipengaruhi oleh emosi. Contohnya pembawaan unsur keganasan. Unsur ini tidak sesuai untuk pembacaan remaja yang masih meningkat umur ke arah dewasa. Sebagai contoh situasi dalam karya tersebut, secara tiba-tiba Azmir menghantuk kepalanya ke lantai sehingga berdarah. Jadi, perkara ini menunjukkan gambaran negatif perbuatan yang bahaya terhadap manusia. Jadi, saranan saya kepada pengarang agar tidak menggunakan unsur keganasan yang boleh menggambarkan perkara negatif kepada pembaca kerana pembaca kebanyakannya terdiri daripada golongan remaja. Hal ini penting untuk dielakkan oleh penulis kerana remaja mudah terikut-ikut untuk melakukan sesuatu perkara yang mereka sangkakan ianya betul. Contoh kedua pula, situasi yang ada dalam karya ini adalah Ani yang berada di rumah telah membaca berita tentang kematian Azmir, seorang diri di Wat. Berita itu membuatkan Ani berasa bersalah dan bersikap kejam terhadap Azmir. Situasi ini mengecewakan pembaca kerana mereka berharap untuk melihat Azmir kembali bahagia seperti orang normal. Jadi, saranan saya kepada penulis ataupun pengarang untuk mengakhiri cerita dengan kegembiraan dengan izin happy ending, iaitu Azmir berjaya pulih dan kembali bersama kekasihnya, manakala ibu bapanya juga memberi sokongan penuh terhadapnya dalam menjalani kehidupan seharian. Akhir sekali, secara keseluruhannya, karya ini amat baik dan berbaloi untuk diketengahkan kepada masyarakat kerana mempunyai banyak nilai murni serta pengajaran yang bermanfaat kepada pembaca. Penulis juga merupakan seorang yang bijak menggunakan teknik-teknik plot secara betul kerana beliau mampu menghasilkan suasana penceritaan secara realistik terhadap pembaca. Oleh itu, kritikan-kritikan terhadap karya ini amat penting, menjadikannya sebagai nilai tambah terhadap karya penulis di masa akan datang. Setakat itu saja video kami pada tugasan kali ini. Jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada orang lain sekiranya video ini bermanfaat untuk anda. Baiklah, semoga jumpa lagi di lain masa. Bye!